Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik para pelajar sekalian, kita sambung lagi siri pengajian kita pada kali ini di bawah tema pembangunan dan penerokaan. Dan pada kali ini kita akan melihat di bawah subtopik pendidikan. Baik, di bawah tajuk pendidikan ini kita akan melihat berkaitan dengan perkembangan pendidikan. Tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan faktor-faktor perkembangan pendidikan kerajaan Khalifah Umayyah pada abad ke-8. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan siri perbincangan, kita nyatakan dulu berkaitan dengan latar belakang yang berkaitan dengan kerajaan Khalifah Umayyah. Dalam setiap perbincangan, kita mesti nyatakan berkaitan latar belakang. Ini untuk memudahkan pemahaman. Kerana di dalam penulisan pun kita menulis berkaitan dengan pengenalan ataupun disebut sebagai pendahuluan. Baik, sebagai pengenalan kita boleh nyatakan bahawa pada zaman pemerintahan Bani Umayyah terdapat banyak kemajuan yang telah disumbangkan dan ianya menjadi tapak tamadun Islam yang sebenarnya telah diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Dan kemajuan yang telah disumbangkan oleh kerajaan Bani Umayyah ini termasuklah dalam bidang pendidikan. Jadi kita tengok tentang faktor-faktor kemajuan dalam bidang pendidikan pada zaman Khalifah Umayyah pada abad ke-8. Baik, faktor pertama ialah perkembangan kerajaan Bani Umayyah itu sendiri. Kalau kita lihat bahawasanya khalifah-khalifah Bani Umayyah ini suka melakukan peluasan kuasa untuk meluaskan syiar Islam dan seterusnya mengembangkan pendidikan Islam. Oleh kerana mereka melakukan peluasan kuasa ini, sudah pasti juga membawa kepada syiar Islam ke tempat-tempat yang telah ditawan. Contohnya, kita lihat Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan yang memerintah pada tahun 661 hingga 681 Masehi, di mana Khalifah Muawiyah ini telah berjaya menakluki Rom, Bukharan, Samarkand, Sind, Kabul, Khaybar, Afghanistan, Tianjin ataupun disebut sebagai Xinjiang, ini di China. Kemudian di Afrika Utara seperti di Tripoli. Inilah peluasan kuasa yang telah dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi apabila peluasan kuasa ini berlaku, maka kemajuan pendidikan juga turut tersebar, dan dengan ini kita lihat bahawasanya berlakulah kemajuan dalam bidang pendidikan. Faktor kedua ialah perkembangan ilmu pengetahuan. Khalifah-khalifah Bani Umayyah memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini. Mereka sendiri sebenarnya berminat tentang pencarian ilmu-ilmu pengetahuan. Kita boleh lihat sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penulis iaitu Al-Mas'udi. Beliau menyatakan bahawasanya Khalifah Muawiyah akan membaca sepertiga malam untuk mempelajari cerita-cerita bangsa Arab dan juga berkaitan dengan peperangan serta cerita-cerita berkaitan dengan bangsa-bangsa asing. Jadi kita lihat di sini bahawasanya Khalifah Muawiyah sendiri minat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak heranlah mengapa ilmu pengetahuan itu berkembang pada waktu itu. Kemudian satu lagi ialah usaha perkembangan ilmu dapat dilihat apabila Khalifah Al-Walid menjadikan Bandar Kufah sebagai pusat ilmu pengetahuan ataupun disebut sebagai pusat perkembangan ilmu. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah telah dibina dengan menekankan pengajaran ilmu berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan ilmu hadis, berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan geografi, sains, matematik, perubatan dan lain-lain ilmu. Dan ketika ini lahirlah beberapa imam yang terkemuka seperti disebut sebagai Imam Abdul Malik di Hijaz dan satu lagi ialah Imam Hanifah di Iraq. Baik, faktor yang ketiga ialah perkembangan masyarakat Islam. Baik, peluasan kuasa turut membawa kepada perkembangan masyarakat Islam. Mereka bukan lagi terdiri daripada hanya orang-orang Arab, tetapi juga berkembang meliputi bangsa-bangsa seperti bangsa Eropah, bangsa India dan juga bangsa Cina. Oleh itu perkembangan ini kita lihat telah membawa kepada
keperluan pendidikan Islam. Dan selain itu, terdapatlah juga perkembangan-perkembangan lain menyumbang kepada perkembangan pendidikan pada zaman Bani Umayyah. Baik, faktor yang keempat ialah faktor gerakan agama. Gerakan agama telah memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Gerakan-gerakan agama ini telah berlaku dengan luasnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita lihat para ulama begitu bersemangat menyebarkan ilmu pengetahuan untuk melihat Islam menjadi gemilang di persada dunia, dan faktor ini telah menjadikan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama sekali berkaitan dengan ilmu keagamaan. Kemudian yang kelima ialah gerakan falsafah. Kemunculan ilmu falsafah sebagai satu bidang ilmu telah banyak menggunakan akal untuk berhujah, dan munculnya ilmu-ilmu falsafah ini sebenarnya adalah diwujudkan khusus untuk melawan fahaman Yahudi dan juga Nasrani yang telah meresap ke dalam masyarakat pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Jadi, cendekiawan Islam telah menggunakan ilmu falsafah bagi menyampaikan hujah yang lengkap dan mantap serta bukti-bukti yang kukuh bagi melawan atau menidakkan fahaman Yahudi dan juga fahaman Nasrani ini di kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir sekali, faktor gerakan sejarah. Perkembangan ini telah berlaku sejajar dengan perkembangan ilmu keagamaan, iaitu seperti ilmu hadis, sejarah Islam dan juga lain-lain. Dan perkembangan ini penting dalam menyediakan putera-putera khalifah memahami ilmu ketatanegaraan, sistem pemerintahan dan pentadbiran bagi mentadbir negara. Jadi itulah faktor-faktor berkembangnya pendidikan pada zaman kerajaan Umayyah pada abad ke-8. Dan sebagai penutup, kita boleh nyatakan kemajuan pendidikan yang dicapai pada zaman Bani Umayyah ialah dari segi pertambahan institusi-institusi pendidikan dan perkembangan ilmu sains, ilmu perubatan, ilmu falsafah, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu qiraat, iaitu yang berkaitan dengan cara-cara membaca Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain. Dan juga boleh nyatakan tentang perkara-perkara yang berkaitan bagi menyatakan menutup perbincangan kita ataupun penulisan kita. Jadi sekadar itu dulu untuk perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.